Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umurihi wa ulumuhu fid dharain amin. Kita masih dalam pembahasan kita dari awal dan kita masuk pada bait yang ke-42. Kata mu'allif عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى. Jadi Nabi SAW ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 orang istri. Jadi waktu Nabi wafat ada 9 istri lagi yang masih hidup. Khuyirna fakhtarna an-nabiy al-mukhtafa. Jadi yang pernah Nabi berikan pilihan kepada mereka, ini istri-istri ini, dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala. Pernah sekali istri-istri Nabi minta perhiasan dunia, zinatul dunia. Jadi bila diberi pilihan, lepas itu disebut sini antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna an-nabiy al-mukhtafa. Waktu Nabi wafat ada 9 orang istri yang Nabi tinggalkan, dan istri-istri inilah yang telah diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk pilih sama ada nak duduk dengan Rasulullah ataupun nak pilih dunia. Maksud baik itu. Pernah berlaku dalam kisah isteri-isteri ini, yakni Sayyidatul Mu'minin ini, Ummahatul Mu'minin, disebut dalam Quran, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sarah maksudnya diceraikan. Jadi kalau nak dunia, aku akan bagi, kata Nabi SAW, kemudian diceraikan dengan ceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi kalau nak Allah dan Rasul dan juga hari akhirat nanti, maka semuanya Allah Ta'ala telah sediakan tempat yang terbaik kepada orang-orang yang muhsinat. Ini maksudnya. Jadi makna bait ini, makna bait yang ke-42 ni, Nabi SAW ketika mana meninggal dunia, pada ketika tersebut ada 9 orang isteri lagi yang masih hidup. Jadi 9 orang ini pernah diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, hadza min qasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ini juga adalah daripada termasuk khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai anna takhira 'ala an-nisa'i fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam baina mufaraqatihi lahunna talaban lid-dunya wal iqamati ma'ahu talaban lil-akhirah wajibun 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi Nabi. Nak untuk beri pilihan kepada dia. Nak dunia, cerai. Nak akhirat dan nak Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perempuan nak dunia, tak boleh cerai. Kita tak boleh cerai pada dia. Bagi pilihan yang kita tak boleh nak lepaskan begitu. Khususiat kita begitu. Kalau nak masuk boleh pergi bincang ni. Tapi Nabi SAW tak fikir elok. Nak dunia, ceraikan. Kalau nak akhirat, dengan Nabi SAW. Maka mereka memilih Nabi SAW. Ini semua 9 orang ni. Dan juga di antara khususiat Nabi SAW adalah berkahwin lebih daripada 4. Ila ghairi nihayati jaizun, ila ghairi nihayatin jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam. Harus bagi Nabi untuk berkahwin lebih pada 4. Li'annahu ma'munun minal ju'. Karena Nabi SAW selamat daripada melakukan kezaliman. Wa kanat az-ziyadatu 'ala 9 hurrimat biqaulihi ta'ala la yahillu lakal nisa'u min ba'du. Dan diharamkan pada Nabi SAW untuk menambah lebih daripada 9 ini dengan dalil Allah Ta'ala sebut la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Diharamkan pada kamu untuk berkahwin dengan perempuan yang lain selepas ini. Summa nusikha dzalika biqaulihi ta'ala inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Dan kemudian dinasahkan ayat la yahillu lakan nisa'u min ba'du dengan ayat inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna al-ayata. Lakin lam yaqa' minhu tazawwuj ba'da an-nahyi 'an az-ziyadati 'alayha. Walaupun turun ayat tersebut dan ayat yang kedua ni,
yang ayat inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, dan kami halalkan kepada kamu wahai Rasulullah azwajaka allati ataita ujurahunna, untuk isteri-isteri yang mana kamu telah berikan mahar kepada mereka. Jadi yang tu ayat ni menasahkan ayat la yahillu laka an-nisa'u min ba'd. Walaupun begitu Nabi tidak kahwin lagi lepas turun ayat la yahillu laka an-nisa'u min ba'd, Nabi tidak berkahwin lagi. Baik. Dan disebut dalam kisah, kalau kita orang tanya pada kita kenapa Nabi kahwin lebih daripada 9, lebih daripada 4, sedangkan umat Nabi SAW diharamkan. Tapi dalam Quran Allah sebut apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an la ta'dilu ila akhir ayat. Jadi ayat tu sebut kahwin 2, 3, 4. Kalau tak mampu seorang. Bukan tambah 2 tambah 3 tambah 4 9 tambah seorang 10. Jadi di Singapura. Singapura ke Johor tu kahwin sampai 10 kerana guna ayat tu. 2 tambah 3 tambah 4. Masna wa thulatha wa ruba'. Ditambah tu. Wa ulaf. Elok dia. Baik. Jadi kalau orang tanya, kenapa Nabi ayat tu turun 4 orang? Kenapa Nabi kahwin lebih? Jadi ada seorang jawab. Bila ditanya oleh seorang padri Kristian tu, dia jawab kata, kalau kita jawab ni khususiat Nabi SAW. Kristian tak terima khususiat Nabi. Itu semua menggunakan khususiat. Daripada memang tak beriman pada asal lagi. Maka jawapan sebagai ulama jawab, ayat Allah bersama Muhammad turun ayat berkenaan dengan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ayat tersebut turun bila? Dan Nabi kahwin bila? Jadi disebut dalam tarikh asbabun nuzul ayat fankihu ma taba lakum minan nisa tu, ayat itu turun pada 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Dan Nabi berkahwin dengan 9 orang isteri Nabi SAW, ataupun pandangan sebut 11 isteri sebelum 8 Hijriah. Itu satu pandangan. Dan pandangan yang ni pegang selepas 8 Hijriah Nabi tidak kahwin lagi. Tengok sejarah, lepas 8 Hijriah Nabi tidak berkahwin lagi lebih daripada itu. Kenapa Nabi tidak disuruh untuk cerai? Tak suruh untuk cerai kerana untuk jaga hati isteri-isteri Nabi yang lain. Kerana mereka ni ada kedudukan yang khas, duduk dengan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Dan juga di antara khususiat Nabi yang lain, akad Nabi SAW tanpa wali, tanpa syuhud, tanpa mahar, ibtida'an wa intiha'an. Nabi tidak perlu mahar. Sama ada permulaan ketika mana nak sebut mahar ataupun mahar misir pun tak perlu. Mahar misir pun tak perlu. Yang kita kalau tak sebut mahar, sodak yang kita sebut ketika mana akad nikah dengan pak mentua kita ataupun wali, kita sebut kena sebut mahar. Kalau tak sebut mahar bersama dengan isteri, kena bayar mahar misir. Kalau tak sebut ketika mana dah akad. Jadi mahar misir kena bayar ikut kepada adik-beradik perempuan tersebut. Kalau tak ada adik-beradik, tengok pada mak menekan. Berapa banyak orang? Kalau mak menekan dia sebelum ni 30,000 jenuh. Mahal misir 10,000. Dia kata elok pakat siap lah. Baik. Kemudian Nabi tidak perlu wali, tidak perlu syuhud. Ini antara khususiat Nabi SAW. Walaupun begitu, tak pernah pula kita tengok Nabi SAW berkenan kat sahabat tepi jalan, terus nak nikah balik rumah. Tak ada. Ini dalil kata Nabi berkahwin bukan dengan nafsu, tapi dengan wahyu Allah Ta'ala. Ini kenapa disebut khususiat ni? Sebagai bukti bahawa Nabi tidak mengikut nafsu. Orang kata Nabi ikut nafsu, semua sekali Nabi ni gila seks, seperti yang disebut oleh Farishno. Farishno sampai lah duk hidup relax, ISA tak masuk, apa pun tak kenal. Jadi wartawan lagi. Dia boleh bebas elok. Kalau orang ni cakap pasal Islam sikit, kena tangkap. Kita pelik kan dalam masalah. Farishno sampai lah duk ada. Dia yang antara sebut kenaan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah salah seorang daripada orang yang gila seks. Kerana kahwin dengan sekian-sekian. Lepas tu Rasulullah pula melanggar mengambil seorang pelacur, bukan pelacur, seorang perempuan namanya Rayhanah. Rayhanah ni dijadikan sebagai perempuan simpanan Nabi SAW. Perempuan simpanan, dia guna bahasa perempuan simpanan. Dan zaman dulu ada hamba kan? Hamba dengan akad milik. Dengan akad milik, bukan akad tazawuj, bukan akad kahwin. Dia akad milik. Bila akad milik, dia termasuklah harta kawan orang yang memiliki tersebut. Dia tak tahu istilah hamba, dia tak tahu istilah perempuan simpanan.
Ini pening memang. Yang kemudian moga Allah Ta'ala kalau dia tobat, kalau tak tobat, haram dia dah. Baik. Ini jawapannya. Sebab tu ulama-ulama bila cerita berkenaan dengan benda-benda ni, khususiat ni, tujuannya untuk apa? Untuk nak beritahu kata Nabi SAW segi sirah tidak pernah Nabi berkahwin ikut suka Nabi. Ketika Sayyidina Anas bin Malik cerita kepada Sayyidina Sabit Al-Bunani dan anak pada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Sabit Bunani menantu pada Sayyidina Anas, duduk sembang dengan Sayyidina Anas bin Malik dalam satu majlis. Duduklah isteri, ini anak Sayyidina Anas duduk sebelah Sayyidina Sabit Al-Bunani sembang dengan Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Di tengah sembang tanya kenaan dengan seorang isteri. Sayyidina Anas cerita seorang perempuan pernah jumpa dengan Rasulullah, minang Nabi SAW, datang jumpa Rasulullah dan kemudian beritahu Rasulullah, aku serahkan diriku kepada kamu, hadiahkan diriku kepada kamu. Baik. Jadi Rasulullah tengok, Rasulullah tunduk. Jadi perempuan tu minta sekali yang kedua, kali yang ketiga, Nabi tak jawab. Dia duduk perempuan tersebut kerana malu. Bila duduk, sahabat Nabi waktu tu yang ada bersama dengan Rasulullah beritahu, ya Rasulullah, kalau kamu tak mau, baik aku tak kahwin. Lepas tu Nabi tanya kat dia, ada sedekah apa-apa tak? Ada sadak, mahar apa-apa yang nak kamu bagi kepada dia? Dia tak ada apa. Kita balik tengok, balik rumah, cerita lagi tu, balik dulu, balik rumah tengok, cari barang dalam rumah, kok ada mahar, boleh buat mahar MP3 kan? Tak boleh buat, tak ada apa. Dia kata sahabat sangat zuhud dengan dunia. Balik balik buat Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada apa Rasulullah. Nabi tanya, walau khataman min hadid, walaupun cincin besi pun tak ada. Cincin besi pun tak ada. Cincin besi pun tak ada. Walau khataman min hadid. Jawabannya. Maka Nabi tanya, ada dah hafal Quran ayat-ayat tertentu? Ya. Maka Nabi kata, aku kahwinkan kamu dengan ayat tersebut. InsyaAllah kamu mengajarkan ayat tadi kepada perempuan. Adalah mazhab Syafi'i, boleh kahwin dengan akad mengambil khidmat pada perempuan tersebut. Jadi perempuan tu diajarkan oleh suami tadi. Itu boleh juga, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i boleh. Atau pak mentua, pak kita kata, ustaz saya nikahkan anak saya dengan ustaz tak ada duit pun tak apa. InsyaAllah ustaz mengajak anak saya rukun Islam dan juga ajak kitab Minhajul Talibin. Dia kena mengaji Minhajul Talibin. Sanad musalsal sama kan. Kena ngajak dia betul-betul sampai dia faqih, jadi faqihah, jadi alim dan ulama. Ulama tak perlu jadi ulama saja cukup. Boleh jadi ulama. Jadi allamah boleh, tak ada masalah. Sebab allamah ni seorang mubalaghah. Dia bukan tak tu tak taknis. Bukan tak tu nak beritahu kata dia ni perempuan, allamah. Lepas tu dia panggil fadilatul syekh. Atau panggil al-fadil al-syekh. Kalau fadilatul syekh nampak macam anak perempuan apa tak. Fadilatul syekh tu tak tu li wazan itu nak tashrif ataupun untuk mubalaghah. Bagaimana nak bagi tahu kata sangat fadil, sangat mulia. Ya. Baik. Jadi apa ni Allah Taala kalau gitu boleh, tak ada masalah. Ustaz Azhar terus nikah sama lagi. Saya baru tahu. Semua saya tahu. Baik. Jumlatun ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'. Benda yang dikhususkan pada Nabi ada 4 jenis. Ada 4 nak. Yang pertama jenis mubahat. Benda yang diharuskan pada Nabi SAW. Antaranya apa dia? Iaitu diharuskan bagi Nabi SAW al-wisal. Itu menyambung puasa sehari sampai ke malam, esok tidak makan apa-apa. Kita haram buat gitu. Kita diharamkan untuk puasa wisal. Karena wisal dia ada puasa, ada 3 jenis puasa. Yang pertama puasa biasa. Puasa kita ada biasa puasa. Bagi saumu adi lah. Biasa kita ada puasa. Kemudian dipanggil saumud dahar. Saumud dahar. Ini contoh-contoh puasa sunat lah. Puasa sunat. Kalau puasa sunat yang pertama dipanggil saumud Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud sehari selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Esok puasa pula buka lagi. Jadi sebulan 15 hari puasa. Kalau tambah lagi ada 4 dah. Yang kedua dipanggil puasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam puasanya sebulan 3 hari. Masa sebulan 3 hari puasa. Jadi dalam 3 hari puasa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kalau dikira balik setahun berapa kali dia puasa? 36 hari lah.
setengah, 3 hari dah. Itu puasa Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab tu dia kata dia ni berpuasa lebih kurang setengah daripada tahun. Setengah tahun puasa. Nah, dia bagi puasa setengah tahun. Kalau kira-kira gitulah. Betul? 3 hari 9, ke 10 lah. Kan? 10 kali dengan 12, 120. Kan? 120 jadi sama berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan. Lebih kurang. Baik. Kemudian puasa Nabi Allah Muhammad SAW tidak ada bandingan tu. Kemudian bagi puasa Saumud Dahar. Saumud Dahar puasa kecuali hari yang diharamkan. Hari diharam tak puasa. Ramai ulama-ulama puasa begitu. Antaranya Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha puasa Saumud Dahar. Dia puasa sepanjang tahun. Hari puasa esok, puasa lusa, puasa tolak, puasa. Mai hari yang diharamkan tak puasa. Nah, hari yang diharamkan dia tak puasa. Kebanyakan tahunnya dah puasa. Nah, kebanyakan hari dia puasa. Dan ketika dia wafat pun ketika sakit nak wafat dah pada ketika tersebut. Hamba dia datang bawa makanan. Kata, tuan buka lah. Dia kata, puan buka lah puasa. Kata, jangan puasa tengok nampak teruk. Dia kata, kamu nak suruh aku buka puasa pada hari ni. Kata 30 tahun aku dalam keadaan macam. So 30 tahun puasa nak kata saum mudah. Payah buat. Dan dikhatamkan Quran dalam maqam dia, tempat dia maqam. Dia kawat kubur sendiri. Dengan Nafisah. Kawat kubur sendiri. Dan di tempat kubur tersebut setiap malam dia akan duduk munajat di situ. Dia akan suluk di situ. Duduk seolah macam menganggap kata dia dah mati. Macam Tok Pulau Maneh. Tok Pulau Maneh pun dia ada kubur sendiri. Tempat suluk ni. Tempat suluk dia bentuk kubur. Jadi dia akan masuk tempat suluk tu, dia akan duduk, dia ingat mati di situ. Jadi dalam tempat tu saja dia dah khatam lebih kurang 30,000 kali khatam Quran sebelum dia mati. Sayyidina Nafisah. Hebat. Tempat dia lagi lah. Di maqam Sayyidina Nafisah, di situ lah tempat dia. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Puasa wisal, yang ketiga puasa wisal. Puasa wisal ni dia puasa yang ni diharamkan. Dia puasa hari ni macam biasa. Kemudian sampai maghrib tidak buka puasa. Terus sampai esok tak buka lagi. Sampai esok lagi tak buka. 2-3 hari dia tak buka puasa. Hari puasa ni diharamkan bagi umat, bagi Nabi SAW boleh. Kenapa? Apa? Karena Nabi SAW diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Itu jawapan Nabi SAW. Baik. Dan kemudian diharuskan bagi Nabi juga untuk menjadi syahadah bimad da'ahu. Nabi boleh menjadi saksi kepada apa yang Nabi sebut. Kita kalau buat main satu benda, kita tak boleh jadi saksi. Kena buat main saksi. Nah, saya nampak benda ni. Sekian. Ada saksi tak? Tak ada. Dia hutang kat saya. Ada saksi tak? Tak ada. Saya saksi? Kena kamu. Tak boleh jadi saksi. Nabi boleh. Boleh jadi saksi pada diri dia sendiri. Ni. Dan kemudian dibolehkan juga untuk Nabi berikan makan, atau Nabi mengambil makanan orang tanpa minta izin. Kalau Nabi perlukan makanan tersebut, boleh ambil tanpa minta izin. Dan wajib, kalau kata Nabi meminta, wajib bagi. Dan kemudian Nabi SAW tidak, yang terdapat dalam mubahat lain, Nabi tidak akan terangkat wudu'nya kalau tidur. Dan banyak lagi lah. Dan kebanyakan daripada mubahat ini Nabi tidak lakukan. Kebanyakan. Dia tidur tu adalah cuma yang jadi syahadah bagi diri dia sendiri, apa semua kali tu. Ambil makanan, kemudian Nabi minta makanan, wajib bagi apa semua tu. Jarang Nabi buat. Jarang. Kebanyakannya Nabi tidak lakukan perkara tersebut. Cuma diharuskan bagi Nabi. Yang kedua, yang diharuskan bagi Nabi bagi benda yang diharamkan. Ini maksudnya khusus bagi Nabi, bukan diharuskan bagi Nabi. Benda yang dikhususkan bagi Nabi, maksudnya benda ini diharamkan khas untuk Nabi. Nabi tidak boleh buat benda ni. Apa dia? Tahrimu sadaqatit tatawwu' alaih. Maksudnya orang tak boleh bagi sedekah kepada Nabi. Sedekah tak boleh. Hadiah boleh. Nabi diharamkan menulis. Nabi diharamkan mengeluarkan syair. Syair diharamkan. Nabi itu dalam hadis Syama'il. Ya. Ana nabiyyun la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Itu kena. Bukan syair. Dah, itu bukan syair. Kata ulama itu adalah yang terkeluar tu daripada mulut Nabi dengan bahasa Nabi SAW. Ana nabiyyun la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib.
Orang kata syair sebab nampak comel dia punya wazan dia tu. Nampak macam wazan. Maknanya tu keluar terus daripada Nabi. Yang kata gharizah. Maksudnya dalam tabiat bagi seorang Arab. Jadi Nabi bercakap bagi tabiat seorang Arab. Dia keluar bahasa yang comel. Dan kemudian Nabi juga tidak boleh, diharamkan bagi Nabi untuk memanjangkan pandangan Nabi kepada barang orang, hiasan orang. Nabi tengok rumah orang comel, diharamkan bagi Nabi untuk comel. Haram bagi Nabi SAW. Dan kemudian diharamkan juga bagi Nabi SAW qa'inatul a'yun. Wa al-ima'u bima yadhharu khilafuhu min mubahin duna al-khadi'ati fil harbi. Dalam perang boleh untuk Nabi helah. Tapi kalau kata ketika mana tidak perang dah habis dah, tak dibenarkan bagi Nabi untuk qa'inatul a'yun. Qa'inatul a'yun sebagai pandangan, kalau kata di bahasa kita sebut buat isyarat mata. Haram bagi Nabi untuk isyarat mata. Isyarat mata dia macam mana? Contoh ada seorang lelaki yang datang ketika mana Fathu Makkah, Nabi letakkan boleh dah ada beberapa orang yang dibenarkan bunuh ketika Fathu Makkah. Dia orang ada 18 orang yang Nabi benarkan bunuh ketika Fathu Makkah. Nabi sebut seorang-seorang. Ikrimah bin Abi Jahal, Ibnu Khatal, ada lagi beberapa ramai lagi. Sebab ada perempuan pun ada yang Nabi benarkan bunuh mereka ni. Yani dam mereka ni, darah mereka adalah halal pada hari tersebut. Kerana mereka ni sangat kuat menentang Islam. Ikrimah lari sampai di Jeddah lah. Dia lari sampai Jeddah lah. Sampai di Jeddah, naik kapal dah. Naik kapal, ada orang kata kapal ni kata apa, saya tak ingat. Ada cerita yang menarik. Nak baca cerita pasal naik Ikrimah. Pas kata gitulah yang dia menyebabkan Allahumma salli ala Muhammad, dia patah balik. Patah balik jumpa dengan Rasulullah masuk Islam. Dan baik Islam dia. Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ibnu Khatal yata'allaqu bi astaril Ka'bah. Dia pergi bergantung kat orang panggil apa? Kat kelambu Ka'bah. Dan dia murtad. Dia seorang lelaki yang murtad dan Nabi suruh bunuh dia. Bila orang mai jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, hadza Ibnu Khatal yata'allaqu bi astaril Ka'bah." Jadi Ibnu Khatal sedang bergantung diri di astar Ka'bah. Kan Nabi kata, "Uqtuluh," bunuh dia. Yang bunuh dia Sayyidina Ammar bin Yasir. Yang kata Sayyidina Khalid Al-Walid. Bagaimana yang kata itu? Bunuh dia dekat di antara maqam dengan Bi'ru Zamzam. Antara maqam dengan Bi'ru Zamzam, dibunuh di situ. Bagi Al-Hatib. Kawasan bagi Hatib. Jadi dia dipancung di situ, mati dia. Dan Allah SWT, seorang lelaki lagi tak ingat nama, dia main jumpa Rasulullah, masuk dalam kemah Nabi. Waktu tu Nabi dah cabut topi perang, duduk depan Rasulullah, minta izin nak masuk Islam. Masuk Islam. Nabi tengok, Nabi tunduk. Kemudian dia beritahu lagi Rasulullah masuk Islam. Kemudian Nabi kata, mengucap. Maka dia pun mengucap, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun Nabi suruh keluar. Dia pun keluar. Keluar Nabi kata, "Kenapa tak pancung tadi?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kenapa tak buat isyarat sikit?" Haram bagi Nabi buat isyarat. Kata Nabi, haram bagi Nabi buat. Sampai macam tu akhlak Nabi SAW. Nampak? Tu kan orang yang duduk dengan Rasulullah akan cinta dengan Rasulullah SAW. Bukan semua benda yang Nabi. Ada benda begitu yang ringkas gitu pun Nabi tidak dibenarkan tu buat. Baik. Dan kemudian Nabi juga tidak dibenarkan untuk simpan barang banyak-banyak di rumah. Istaksir. Untuk nak bagi ada barang banyak di rumah, makanan hari itu. Ini zuhud Nabi SAW. Padahal Nabi kalau kata nak korek tanah, ambil pasir, pegang jadi mah. Boleh. Nabi tak mau benda-benda itu. Ini Nabi SAW. Al-wajibat, benda yang wajib bagi Nabi. Yang khusus dan benda ni wajib bagi Nabi SAW. Yang pertama, wujub duha, wajib solat duha bagi Nabi SAW. Yang kedua, wajib solat witir. Yang ketiga, wajib bagi Nabi melakukan udhiyah, buat sembelihan. Dan wajib bagi Nabi untuk siwak setiap kali sembahyang. Wajib bagi Nabi musyawarah. Wasyawir wa amruhum syura bainahum. Ayat tu khusus kepada Nabi, wajib bagi Nabi untuk mesyuarat apa-apa saja. Sebab tu Nabi dalam hal nak beli barang pun mesyuarat. Rumah. Nabi tanya, mesyuarat lagi? Nak beli barang bawang, semua tu.
benda apa nak kena guna, semua akan musyrak. Dan kemudian taghyir munkar ra'ahu wa in qafa wa in ulima aw wa in alima anna fa'ilahu yazidu fihi 'inadan 'ala al-mu'tamad. Wajib juga bagi Nabi SAW untuk mengubah kemungkaran yang Nabi nampak depan mata, walaupun bimbang. Kalau kata Nabi ubah perkara tersebut, orang tadi akan lebih lawan lagi Islam pada ketika tersebut. Wajib bagi Nabi untuk ubah kemungkaran tersebut. Nampak tak? Orang tu akan lebih lawan lagi dengan Rasulullah. Nabi tak kena buat juga. Seperti mana yang berlaku kepada Abu Jahal. Waktu Nabi SAW, ada seorang lelaki yang diambil harta oleh Abu Jahal. Dan kemudian orang Quraisy nak kenal Rasulullah. Lelaki ini masuk dalam masjid Nabi, pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah tempat perkumpulan puak-puak Quraisy yang besar-besar ni lah. Parlimen dia lah. Dia punya pemuka-pemuka Quraisy semua duduk kawasan tu. Darun Nadwah. Nadi dia punya kelab ni. Kelab pemimpin-pemimpin. Jadi bila masuk, jumpa dengan pemimpin, serulah dia. Dia kata, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, barangku diambil oleh Abu Jahal. Minta pembelaan. Jadi ada seorang-seorang daripada namanya Walid bin Mughirah, la'natullah alaih. Ini yang paling jahat sekali di kalangan puak-puak ni, yang paling jahat Walid bin Mughirah. Dia ni yang sebut pada Nabi SAW, sebut pada para sahabat Nabi, masuklah agama kamu balik, aku tanggung dosa kamu. Dia yang sebut dalam asbabun nuzul, wala taziru waziratun wizra ukhra, ayat tu yang sebut tu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni yang pergi kata dekat para sahabat, Rasul ikutlah Muhammad, kamu ikut kami balik, tak apa, jangan bimbang. Kalau berdosa, dosa tu aku tanggung. Hukumah dia. Turun ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan tanggung dosa orang lain. Hang pun dah berdosa teruk dah dengan syirik kan. Nak tanggung orang lain pula? Tidak. Ini ayat tu sebab tu turun ayat. Turun ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan dia jugalah yang berlaku ketika mana abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma. Nabi berpaling. Waktu tu yang main Walid Mughirah. Konon-konon nak main nak bincang dengan Rasulullah pasal Islam. Ada tak bohong. Dan sebab tu kata Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is, abasa wa tawalla, ayat tadi bukan turun pada Rasulullah. Bukan templak pada Rasulullah. Ayat itu templak pada Walid bin Mughirah. Dia yang berpaling, bukan Nabi. Bukan Nabi yang berpaling. Karena ayat abasa dalam Quran ada 2 kali disebut abas. Abasa yang pertama cari baliklah. Saya tengok ayat. Abasa yang pertama kata Syekh Muhammad Ibrahim, itu ayat itu sebut khas untuk Walid bin Mughirah. Takkan ayat yang kedua abasa wa tawalla sebut pada Nabi. Dan yang pertama ni pada musyrik yang paling buruk tadi panggil. Kemudian ayat yang kedua abasa juga digunakan perkataan abasa pada Rasulullah SAW. Kata Syekh Muhammad Ibrahim, musyma'ul, tak boleh terima dengan akal. Walaupun ada riwayat Sayyidina Aisyah kata kalau kata Quran ini disebut oleh Nabi dengan perkataan Nabi SAW, satu Nabi akan sembunyikan ayat abasa wa tawalla. Dan ayat itu untuk dia, untuk Rasulullah SAW. Kata ulama itu periwayat, bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Masih lagi perlu dibincang. Sekarang ni ada 2 nas Al-Quran. Dan 2 nas ni mustahil berlaku pertindahan dalam masalah penggunaan bahasa. Sedangkan dalam Quran Allah Taala memuji Nabi dengan pujian yang sangat tinggi. Nakala ada khuluqin azim. Dalam Quran banyak pujian Allah Taala sebut Nabi dengan khas kedudukan Nabi. Nabi lain tidak disebut dengan Nabiun. Ya ayuhan Nabi, Nabi Muhammad disebut dengan Nabi. Nabi Musa ya Musa. Idz qala Musa, idz qala Ibrahim. Nabi Muhammad Nabi, ya ayuhan Nabi. Daripada lagi ya ayyuhal mudaththir disebutkan dengan sifat yang comel. Maksud tidak sebut dengan nama Nabi secara jelas. Kecuali Muhammadur Rasulullah. Muhammadun tak sebut Muhammadun saja, sebut belakang Rasulullah. Rasulullah tu ada juga belakang. Nak abang kata apa? Abang kata tingginya pujian Allah Taala kepada Nabi. Tiba-tiba katakan ayat yang sama Allah Taala akan turun kepada Nabi SAW. Ini bimbingan. Dan benda ni maksudnya tajadud dalam ilmu tafsir ni bukan bermakna kata kita akan bercanggah dengan ulama dulu. Tidak, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah Taala bagi ilmu yang orang dulu nampak dengan segi riwayat. Orang zaman lalu nampak segi zauqiyat, mungkin dia jadi gitu. Bahkan dari segi zauq dan pemahaman tentang ayat tersebut, seakan zauq bukan nak kata ulama dulu tidak faham itu, bukan nak kata Imam Baghawi tidak faham, bukan nak kata Imam Baydawi tidak faham. Tapi orang panggil apa? Berdasarkan pada zaman. Zaman tu zaman riwayat. Zaman kena sebut zaman orang hina Nabi SAW. Dan kena guna ayat tu untuk hina Rasulullah. Rasulullah pun kena Rasulullah pun kena templak. Guna ayat gitu. Pada ayat tu bukan makna dia gitu. Faham tak? Buka balik dalam kitab Syekh Muhammad Ibrahim. Ada kitab jawab bagi ayat-ayat yang zahir dan nampak seolah-olah macam menemplak Nabi SAW. Naknya bila dibincang panjang tidak menemplak Nabi. Ayat tu sebenarnya puji pada Nabi SAW.
Nah, contoh ayat ni, balik perang Tabuk. Nah, afallahu anka lima adzinta lahu. Nah, afallahu anka lima adzinta lahu. Hak ni ulama ada segi balaghah pun dah ada. Balaghah dah. Didahulukan afallahu anka. Afa tu daripada awal Allah dah ampun dah. Patutnya kalau kata ayat ni nak kena sebut selepas kamu benarkan baru diampunkan. Allah Taala akan sebut apa? Lima azinta lahum afallahu anka. Atau baru benar. Disebabkan kamu suruh dia, tak apalah, aku ampunkan kamu. Tapi ayat ni sebut afallahu anka lima azinta lahum. Telah diampunkan dosa kamu wahai Muhammad. Tak ada apa yang kamu buat. Maksudnya apa dia? Allah dah ampun dulu lagi. Kamu tak ada masalah apa-apa. Yang kamu izinkan mereka untuk tak pergi perang, dah tak ada masalah dah sebenarnya. Sejak pada azali lagi. Nampak tak ayat tu? Nampak bahas gitu. Nah. Tapi kalau kita bahas afallahu anka lima azinta lahum, nampak Allah Taala ampunkan Nabi lah. Sebab Nabi silap keluar arahan betul. Oh, syarah pandai dia. Pada silap syarah, bukan syarah gitu. Syarah dia nak apa? Tadi kedudukan Nabi sangat tinggi dalam ayat sebut. Nah, contoh kalau kita kata ke orang, isteri kita buat salah, kita kata kat dia, wahai isteriku, nah, kenapa buat macam tu? Abang tak suka buat macam tu. Tapi tak apalah. Okeylah, balaslah. Lupakanlah masalah tu. Apa maksud dia? Dia marah dulu, betul tak? Dia marah dulu, betul tak? Tak apa. Tapi kalau kita jadi, tak apalah, abang dah maafkan dah. Kan? Abang maafkanlah, tak apa, tak ada masalah apa. Walaupun buat macam ni, baru sebut salah. Apa dia punya suasana dia waktu tu? Lain. Ayat dia lain waktu tu. Macam tu juga perkataan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dalam ayat afallahu anka lima azinta. Faham gitu? InsyaAllah nampak kedudukan Nabi yang tinggi. Zaman orang hina Nabi. Kita kena faham macam mana ayat Quran yang memuji Nabi SAW. Walaupun ayat ini nampak zahirnya seolah-olah macam apa ni, nak beri teguran kepada Nabi SAW. Baca kitab Syekh Ibrahim sangat penting untuk dibaca. Baru jilid 1, jilid 2 tak tahu keluar ke tak. Jilid 1 tu pun Allahu Akbar, sangat banyak dia punya perbahasan berkenaan dengan kedudukan Nabi SAW. Tapi orang buat majlis khas di Masjid Azhar untuk bincang bab difa' anil Rasul. Ayat-ayat yang difa' anil Rasul. Syekh Muhammad Ibrahim. Ada rakaman, ada dalam YouTube. Cari tengok. Syekh Muhammad Ibrahim apa ni buat majlis lebih kurang dalam beberapa halaqah difa' anil Rasul. Dengan ayat-ayat Quran. Syekh Muhammad Ibrahim terkenal sebagai orang yang mampu untuk gabung ayat Quran ni dengan ayat ni. Ayat ni tidak ada bercanggah dengan ayat ni. Ayat ni tidak ada apa ni ta'arud. Oh, masya-Allah. Ilmu. Walaupun Syekh Muhammad Ibrahim bukan keluaran Azhar. Nah, dia bukan keluaran Azhar. Dan dia tidak pernah mengaji Azhar. Hatta ma'had Azhar tak ada. Dia cerita sendiri. Saya tanya kepada dia, betul ke Syekh? Ayah Syekh pernah kata kat Syekh, sekian-sekian kat Syekh. Tak pernah dia kata. Aku jealous dengan adik aku, dengan kakak-kakak aku. Nah, yang mana mereka ni semua mengaji Azhar. Ma'had Azhar. Syekh cerita kat saya di hotel Starprate dekat dengan City Plaza. Starprate apa? Nah. Ha? Holiday Villa Starprate. Holiday Villa. Nah. Kat Rostak. Jauh gila. Starprate di UK saja. Jadi apa ni, saya apa ni malam tu saya Ustaz guru semua perkara, dan saya tanya pada Syekh dalam majlis. Kami ada 3-5 orang. Dia tanya kat Syekh rehat malam tu. Tanya betul ke Syekh jadi sekian-sekian. Tu cerita sikit sejarah Syekh macam mana dengan Azhar apa semua. Syekh kata waktu dia kecil pernah sekali ayah dia minta pada ayah dia untuk masuk Azhar. Kerana kakak-kakak dia semua Azhar. Jadi ayah dia kata Syekh Ibrahim lah, Syekh Ibrahim Abdul Ba'is. Dia Syekh Muhammad nah, ni Syekh Muhammad. Kita ramai yang silap agak panggil Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim lepas tu ayah dia. Dia Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Sebut begitu. Ustaz-ustaz kita di Malaysia orang gitu. Orang lama-lama dah. Syekh Ibrahim Udah Syekh Ibrahim meninggal lah. Syekh Muhammad nah, Syekh Ibrahim meninggal lah. Baik, Syekh Muhammad, saya tanya, dia kata, saya beritahu kepada ayah saya nak masuk Azhar. Ayah dia kata apa? Wahai Muhammad, kamu jangan bimbang. Kamu tidak perlu mengaji Azhar. Kerana apa, nanti ulama Azhar yang akan main jumpa kamu. Tak masuk Azhar. Ayah dia kata, ulama Azhar yang akan main menuntut dengan kamu. Bukan kamu tuntut dengan mereka. Azhar yang akan tuntut dengan kamu. Sungguh. Jadi, sungguh dia dengan perkataan ayah wali besar ayah. Syekh Ibrahim ni makam dia dipindahkan, sekali dipindahkan ke tempat baru. Sebab ada tausiah jalan kaki nak datang, ataupun nak ubah masjid. Jasad dia dah lebih kurang daripada 30 tahun ni kan. Masih elok lagi jasad dia. Lepas 30 tahun dipindah. Dan orang yang sempat tengok-tengok dipindah ke tempat sekarang yang ada di dekat dengan apa ni? Dekat situ lah. Tak ingat nama tempat. Tak tahu nama tempat, beritahu tempat lah.
Tu cerita dia. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Baik. Ambil peluang lah kalau kata ni ada peluang jumpa Syekh Muhammad, ambil peluang. Dia tua dah. Kalau boleh pergi mengaji dengan dia, baca kitab dengan dia, sila. Ambil peluang. Ulama-ulama pun ambil peluang ni. Kita kadang-kadang ni ada masa tapi malah. Saya masa tahun 1, tahun 2 di sini, tahun 2004, 2005, 2006. Setiap minggu saya akan ke Iskandaria. Setiap minggu. Seminggu 2 kali. Minggu 2 kali. Jadi apa ni, hari Isnin Sahih Bukhari, hari Sabtu Sahih Muslim. Setiap minggu. Jadi apa ni, berulang alik naik kereta api ayam 5 kali. Dulu dah. Balik Demam. Balik mesti Demam lah. Ini hidung sejuk. Dengan ekon dah resmi lah. Ekon keluar bau ayam lagi. Bau ayam kencing ni. Harapkan kencing dalam kereta api tu. Dengan kambing bengok ni. Allah. 3 jam balik. Naik kereta api tu malam pukul 8. Habis saya mengajar pukul 8. Pukul 11 naik kereta api. Sampai sini pukul 2-3 pagi. Setiap minggu buat itu. Barakah dan Masya Allah tabaraka. Sangat besar. Syekh Muhammad duduk aja. Dengan ilmu hadisnya Masya Allah tabaraka. Qurannya. Lepas tu kita payah nak jumpa. Dan jumpa orang macam tu. Ambil peluang. Kalau demai sini lah, akhwat payah kita pergi sana. Boleh pergi sana, pergi sana tapi malam-malam payah kan, musyrik tak ada. Cari musyrik tu orang. Kahwin lah tak ada. Kan? Jadi ngaji kan. Bawa pergi ngaji. Penting kan? Penting. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi SAW juga wajib bagi Nabi untuk musabarah alal adwi. Musabaratul adwi wa in kasur. Kena sabar walaupun musuh sangat ramai daripada tentera Islam. Kena sabar, kena berhadapan. Ni kewajiban bagi Nabi. Dan wajib juga bagi Nabi untuk menyempurnakan hutang bagi seorang muslim. Kalau orang tu mati dalam keadaan dia tidak mampu bayar hutang, maka Nabi akan bayar hutang tersebut. Wajib bagi Nabi. Dan juga ditambah dalam Al-Ubab. Al-Ubab lil Imam Imam Ibn Hajar dalam Ubab di syarah kata wujuba ratibatis subhi, wajib untuk sembahyang solat rawatib subuh, maksudnya solat sunat fajar wajib sembahyang bagi Nabi SAW. Yang keempat, benda yang fadail wal ikram. Yang wajib, yang khusus bagi Nabi. Dan benda ni benda yang segi fadail, kelebihan saja. Adalah seperti nikah. Anna nikah fi haqqihi ibadatun mutlaqah. Bi khilafi haqqina fa innahu mubah. Nikah di sisi Nabi adalah ibadah secara mutlak. Manakala di sisi kita, hak kita ni mubah. Nikah harus, termasuk hukum harus. Wala ibadah. Asal hukum harus nikah. Asal hukum bagi kita nikah ni adalah harus. Kemudian baru masuk bab wajib buat semua tu kerana apa? Karena berlaku perkara lain lah. Makruh kahwin, haram kahwin, ada sebab benda lain lah. Tapi asal bagi hukum nikah adalah harus bagi kita. Bagi Nabi, ibadah. Al-ibadah aridah lahu tafdilu nisa'ihi ala sa'irin nisa'. Dia juga antara perkara yang lain khusus bagi Nabi adalah dilebihkan isteri-isteri Nabi daripada isteri-isteri yang lain, perempuan-perempuan yang lain di muka bumi Allah Ta'ala. Dan juga pahala mereka pun lebih daripada perempuan-perempuan yang lain. Maksudnya kalau isteri Nabi solat, maksudnya pahala dia lebih daripada isteri orang lain yang duduk semayang di sebelah isteri Nabi SAW. Kelebihan. Ini Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Walaupun begitu, dosa pun lagi besar daripada orang lain. Ini masalah. Isteri Nabi dosa dia lagi besar daripada orang lain. Kalau buat dosa daripada 10 kali ganda daripada orang lain. Abang apa ni? Abang kata isteri-isteri Nabi, dia tak ada bandingan. Kedudukan daripada juga tidak ada bandingan. Sebab tidak ada seorang pun yang buat maksiat pada Nabi. Tak ada seorang. Dan kemudian dipanggil ummahatul mukminin kerana apa? Kal ikraman faqat. Kal ikrami fil ubuwati lirrijal wan nisa. Panggil ummahatul mukminin bukan boleh pergi dukung isteri Nabi. Kerana apa? Dia ni mak, kira anggap mak kita. Anggap mak apa? Ada ummahatul mukminin ikram, panggilan ikram. Dan kemudian haram bertanya soalan kepada isteri-isteri Nabi melainkan ma wara'i hijab, min wara'i hijab, di sebalik hijab. Khusus untuk isteri Nabi. Khusus untuk Nabi. Ada orang kata pula kita pun kena juga, awak pun nak kalau bercakap kena balik hijab.
Aku belah ni, aku belah ni. Hijab. Wajib. Wajib tak lah. Tapi kalau nak buat, boleh, tak ada masalah apa. Cuma tidaklah wajib, bukan khusus untuk kita, untuk Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi saja. Faham? Jangan bagi faham. Sebab kadang kita pernah zaman sekolah. Saya pernah hidup zaman yang duduk di sekolah. Apa ni bercakap kena hijab. Wajib, marah orang tak hijab. Kita tu marah. Bila macam, rupanya tak ada masalah. Cuma yang penting jaga pandangan tu je. Kan? Cakap boleh, tapi jaga pandangan. Ada urusan penting lah. Tak ada urusan penting. Pada cakap, nak tahu apa? Tak boleh. Maksudnya duduk belakang pintu semua kali tu kita bercakap. Yang tu ada. Bukan kewajipan. Nanti hukum. Kan? Ada. Cuma qala. Kemudian kata dia, Nabi SAW dia adalah ni tak ada. Dah disebut sebelum-sebelum. Diharamkan bagi kita untuk mengangkat suara lebih daripada suara Nabi SAW. Dan juga memanggil Nabi SAW di sebalik hujurat. Balik bilik Nabi. Tak boleh panggil, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tak. Dia teruk ya Muhammad tu. Misalnya. Tak boleh panggil. Sebab tu sahabat dia tengok. Nampak tak adab sahabat. Dia tahu semua benda. Ketika mana tarawih. Kan Nabi solat tarawih 3 hari. 3 malam. 3 malam yang Nabi semayang jemaah. Nabi semayang seorang-seorang. Sahabat main ikut belakang. Habis 3 malam Nabi duduk dalam rumah. Tak keluar. Sampai ke subuh. Sahabat tunggu di masjid. Tak keluar. Apa sahabat buat waktu tu? Dia kata, Nabi lupa apa? Takut Nabi lupa. Nabi buat apa? Ambil batu. Ambil batu. Baling. Baling ke mana? Ke pintu rumah Nabi. Tapi bukan terus pintu. Baling bagi kena tanah tu. Baling. Bagi cium. Lantut. Nampak tak ada? Tak baling terus pintu rumah Nabi. Nak gerak Nabi. Takut. Takut apa ni? Nabi lupa. Nak pergi ketuk pintu orang ni tak sanggup. Jadi buat itu. Balik tapi tak terus kena pintu. Balik, jatuh ke tanah, lompat. Batu tu lompat kena ke pintu rumah Nabi SAW. Moga-moga kot Nabi sedar kot. Balik lagi. Lepas tu kadang-kadang dia sebut solah. Abang. Ada sahabat yang solah. Sebut itu kot Nabi dengar. Subuh esok Nabi balik. Nabi kata, aku dengar apa yang kamu sebut. Cuma aku tidak keluar kerana takut benda ni wajib pada kamu. Kau diwajibkan. Aku keluar 30 hari tu. Jadi ulama pinjam dah, tarawih wajib. Nampak tak rahmat Nabi SAW atas solat tarawih Nabi keluar 3 hari tu. Tu nak tunjuk cara dulu. Ni 3 hari cara macam mana. 3 hari dia. Kemudian Nabi duduk dalam rumah. Kita pun nak guna tu. 3 hari pergi je. Ustaz-ustaz lah pandai-pandai. Lepas tu kami main tarawih sama di rumah lah. Main 8 lah dia masjid. Balik rumah tengok filem yang banyak. Sebab filem bulan Ramadan paling banyak ni. Tak tahu. Kita jangan buat itu. Baik. Kemudian dan juga diharamkan kita memanggil nama Nabi SAW dengan panggilan nama. Ya Ahmad, Ya Muhammad dan sebagainya. Kena panggil Ya Rasulullah. Dan juga ada orang tanya kepada saya, boleh tak kita panggil nama Datuk Nabi SAW dengan panggil Ya Kalami Jaddina Nabi SAW. Dia keturunan Rasulullah. Sebut Jaddina Nabi SAW, Datuk kami Nabi SAW sebut itu. Boleh tak? Saya jawab kata, kalau boleh, eloknya jawab seperti mana para sahabat dan para ulama dan para awliya Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dan juga para ahli keturunan Nabi SAW yang lain sebut. Mereka sendiri pun banyak sebut qala Rasulullah SAW. Tak sebut qala Jaddina Nabi SAW. Siapa kita lebih sangat Jaddina Nabi? Tak payah. Tahulah cucu Nabi pun tak sebut Jaddina Nabi. Tahu dah orang kamu kata kamu tu cucu Nabi. Kamu dah said kat depan. Cukup lah. Tak payah sebut Jaddina Nabi. Jadi Nabi kamu nak apa? Nak bangga apa? Bangga lah keturunan Nabi SAW. Mungkin niat tu nak berbangga dengan keturunan Nabi SAW. Hatta para ulama-ulama yang lebih besar daripada kamu pun tidak sebut Jaddina Nabi. Ini orang tanya kepada saya, hantar mesej kat saya. Jadi saya kata tak perlu sebut. Kenapa nak kena sebut benda itu? Isteri Nabi pun tak panggil Ya Zawji Rasulullah. Ada? Perlu nak sebut tambah Ya Rasulullah. Cucu Nabi ada sebut Ya Jaddi Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Ya Rasulullah. Dan sebagainya. Atau apa saya tak jumpa riwayat ni. Sebut pada para sahabat untuk Ya Jaddina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cuma kita lebih baik beradablah dengan Rasul.
Habib Umar, Habib Ali Jifri pun sebut pasal Rasulullah, ya Rasulullah. Qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut qala habibuna wa jaddina Nabi SAW. Tak perlu, kena orang tahu dah. Kata dia Al-Jufri. Habib Umar bin Hafiz, tak tahu dah kata dia keturunan Nabi SAW. Tak perlu abang. Nampak? Orang nak abang ni kerana dia tak terkenal. Tu nak kena abang orang. Kalau dia terkenal, tak payah abang. Senyap. Orang tahu kata dia keturunan Nabi SAW. Boleh tak? Ada Syed di sini. Ada Syed. Ada Syed. Ada. Ada Syed. Tak ada. Ustazah ada Syarifah. Ada Jadina. Boleh. Abang-abang ni nak abang tak adab kita dengan Nabi SAW. Adab kita dengan Rasulullah SAW. Dan juga kunyah dengan diharamkan juga bagi kita untuk meletakkan kunyah dengan kunyah Nabi SAW. Alal mazhab. Dengan pandangan, satu pandangan daripada dalam mazhab kita, iaitu Abdul Qasim. Sebagai pandangan ulama kata boleh letak nama Abdul Qasim, kunyah dengan Abdul Qasim, boleh. Kerana Abdul Qasim Junaid, Al-Imam Abdul Qasim Junaid, pandangan dalam mazhab Maliki boleh untuk letak tersebut. Sebab tu Imam Sawi radhiyallahu anhu dalam Jawharah Tauhid bila bincang bab kaza Abdul Qasim Hudatil Alamin, kata silap dia baik dia. Kata Abdul Qasim. Kata Abdul Qasim tu kembali pada Imam Junaid. Imam Junaid yakni Sayyidut Taifin. Sayyidut Taifah, ketua pada ulama sufi pada zaman tersebut. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi digelar Abdul Qasim, kunyah dia. Maka bila dia letak kunyah oleh Imam Laqani dalam bait matan Alfiyah, maka Imam Sawi syarah, dia kata ini menunjukkan soal Imam Laqani berpegang dengan pandangan Abdul Qasim itu bukan kunyah yang diharamkan untuk guna pada orang yang selepas zaman Nabi SAW. Diharamkan untuk guna pada zaman Nabi. Kerana Yahudi, mereka sengaja nak hina Rasulullah, mereka panggil. Kadang-kadang Rasulullah lalu, mereka panggil, Ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Rasulullah pun paling. Bila paling, dah. Kata, Laisa anta. Bukan hak. Kami panggil. Okay. Orang lain, ramai lagi Abul Qasim. Lepas tu Nabi kata, La tukanna bikunyati. Jangan kunyah dengan kunyahku, kata Nabi. Tak diharamkan orang untuk kunyah dengan kunyahku, kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka bermain-main. Mereka bermain-main dengan Nabi SAW. Tapi selepas zaman Nabi, itu ulama kata hadis tersebut hanya khusus pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, sebahagian ulama, sebahagian berpandangan tidak ada masalah. Dalam pandangan mazhab kita Syafi'i, sebahagian mengatakan tidak boleh juga guna. Baik. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa tak boleh kalau pun nama orang tu Muhammad. Nama dia Muhammad tak boleh. Dia sebab kunyah mula dengan Abu, Ummu, bagi kunyah. Laqab mula dengan hak lain-lain itulah. Hak laqab tu gelaran tu. Hak mula dengan Abu, Ummu bagi kunyah. Kinokuniya tu nama ni maktabah di KLCC. Tak termasuk dengan kunyah ni. Kinokuniya. Baik. Kalau kata orang nama Muhammad, kalau letak dia punya gelaran dia yang paling selalu orang guna nama apa? Dia punya laqab selalu dia Muhammad. Depan dia apa dia? Syamsuddin. Syamsuddin Muhammad. Kalau Ahmad, Syihabuddin. Ya. Ahmad, Syihabuddin selalunya. Muhammad, Syamsuddin. Sebab tu nak kenal Imam Ramli, mana satu ayah, mana satu anak. Muhammad bin Ahmad, ini Syihabuddin Ar-Ramli, Muhammad Syamsuddin Ibni Syihabuddin Ar-Ramli, Ibni Ahmad. Ayah tu letak gelaran laqab dia Ahmad Syihabuddin, Muhammad Syamsuddin. Syekh Ayub Mahdal, saya di Mekah, Syekh Ahmad Mamduh, nama dia Syihabuddin. Syekh Mamduh sebab tu dia punya orang panggil apa? Email dia pun Syihab, Ahmad Syihab. Syihab tu sebab gelarannya Syihabuddin. Disebut oleh Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri mengenai perkataan Syamsuddin dengan Syihabuddin. Maksudnya orang tak akan letak nama dia Muhammad, dia tak Syihabuddin. Syihabuddin Muhammad tak. Arab tak guna gitu. Arab dia akan guna Muhammad Syamsuddin. Ahmad Syihabuddin. Baik. Sebab Muhammad Kasyams. Muhammad ni seperti umama matahari. Lepas tu dia panggil Syamsuddin. Ahmad kerana terkenal di langit, panggil Syihab. Baik, apa ni Allah SWT Muhammad. Kemudian Syekh Ahmad tanya kepada Syekh Ayub Mahdal ni, Muhammad ni nak tak nama apa? Saya lah. Ni nak letak gelaran apa ni? Laqab apa?
Syekh Ayub ada senyap. Husainuddin. Husainuddin. Ya, betul. Gelaran saya Husainuddin. Pak Syekh Muhammad tak. Syekh Ahmad pada Syekh Ayub Ahdan tak. Syekh Ahmad kata tulis tu. Syekh Ahmad pun tulis dalam buku dia. Hari ini Syekh Ayub Ahdan telah gelarkan kepada Nazrul Muhammad Nazrul dengan gelaran Husainuddin. Saya tanya Syekh Ahmad, Husainuddin ni tasghir. Tasghir ni Husain tasghir pada Hasan. Maksudnya macam kebaikan yang sedikit lah. Saya taklil lah. Saya merasa hati juga. Berat gila sebab Syekh Ayub Ahdan ni orangnya Masya Allah. Dia ahli kasyaf. Saya bimbang juga. Jangan balik nak tanya Syekh. Jadi saya balik rumah, balik ke hotel, tanya ke Syekh. Syekh kata, Syekh, kenapa Syekh apa ni